Didik TV KPM. Ting 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 ting, masih lagi menyaksikan Selamat Mendengar Rendah bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga cikgu kita, Cikgu Maheswari. Cikgu, wah, semua ni betul-betul bersemangat ni cikgu. Nak menang satu set beg sekolah. Tajaan daripada cikgu. Pandai-pandai Akmal. Okey, baik cikgu. Untuk segmen takhir ni, apa perlu cikgu nak kongsikan kepada kami semua? Silakan. Okey, sekarang kita akan masuk kepada segmen yang terakhir, iaitu berkaitan dengan cabaran. Ya? Alright. Okey. Okey, ada 4 cabaran. Okey, kita akan tengok satu persatu apakah konten cabaran tersebut. Ya? Okey. Okey. Okey, yang pertama adalah sosial. Okey, cabaran adalah masalah, ya, masalah yang akan dihadapi dalam untuk mewujudkan kehidupan bersatu padu, iaitu contohnya pemisahan tempat kediaman, di mana kita dapat taman perumahan yang mana hanya untuk satu komuniti sahaja. Kita tidak melibatkan pelbagai kaum, ya. Itu juga merupakan satu masalah, ya, di mana bagaimana kita nak wujudkan perpaduan sekiranya hanya satu komuniti saja yang tinggal di kawasan taman perumahan tersebut, ya. Yep. Okey, kesukaran menguasai bahasa Melayu. Ini memang dihadapi oleh beberapa ramai murid, ya, yang mana kerana mereka tidak mahu mempelajari ataupun tidak berusaha untuk mempelajari bahasa Melayu. Jadi ini menjadi kesukaran kepada mereka untuk berucap dalam bahasa Melayu. Jadi ini akan menyebabkan jurang, di antara pelajar yang mahir berbahasa Melayu dan juga yang tidak. Ini akan mengurangkan komunikasi di antara satu sama lain. Okey, suka bergaul dalam kalangan komuniti sendiri, seperti yang saya sebut dalam segmen yang tadi, di mana mereka hanya ingin berkawan dengan komuniti sendiri. Okay, mereka tidak ada fikiran secara terbuka untuk berkawan ataupun berkomunikasi dengan pelbagai kaum. Ini merupakan satu cabaran yang mana akan menyebabkan satu jurang perbezaan di antara semua kaum. Okey, seterusnya dari segi globalisasi, yang mana dengan media sosial yang canggih pada masa kini, yang mana wujudnya penyebaran maklumat palsu, yang mana ini juga boleh menyebabkan masalah ataupun konflik, yang mana dengan penyebaran maklumat palsu tentang pelbagai kaum masalahnya. Contohnya dengan menyebarkan isu sensitif, ya, seperti isu perkauman ataupun keagamaan dan sebagainya. Ini juga boleh menyebabkan perasaan rasa tidak puas hati di kalangan pihak-pihak yang tertentu, ya, terutamanya pelbagai kaum. Okey, seterusnya dari segi agama dan kepercayaan, contohnya ini dari segi pelampau agama, contohnya ada juga segelintir, ya, pihak yang mana mereka adanya sikap syak para prasangka terhadap agama lain. Okey, jadi ini juga boleh menyebabkan kewujudan kita tidak dapat mencapai untuk hidup bersatu padu, ya. Dan seterusnya tentang budaya dan adat resam, yang ini adalah kerana kurang memahami budaya lain. Contohnya bila kita anjurkan rumah terbuka, yang mana kita menggalakkan pelbagai kaum untuk menyertai rumah terbuka tersebut, apa yang berlaku adalah ada segelintir yang mana mereka tidak berminat ataupun tidak mahu menyertai contohnya upacara-upacara kebudayaan tersebut, kebudayaan kepelbagaian kaum. Jadi ini menyebabkan juga jurang di antara satu kaum dengan kaum yang lain. Ya. Dan juga terpengaruh dengan budaya luar, yang mana mungkin terpengaruh dengan budaya barat, yang mana mereka rasa budaya barat itu lebih bagus, lebih memberikan manfaat kepada mereka, dan mereka lupa ataupun mereka tinggalkan budaya-budaya yang tradisi yang kita ada di Malaysia ni. Dan juga kurang memahami pantang larang kaum lain, ya, kurang memahami pantang larang ni, contohnya kita perlu menghormati, ya, menghormati pantang larang, sebab setiap kaum ni ada pantang larang masing-masing. Contohnya saya nak ambil masyarakat Cina, bila mereka adanya satu kematian dan sebagainya, mereka akan memakai pakaian warna hitam untuk menunjukkan mereka berkabung. Jadi kita kena menghormati pantang larang mereka. Ya, begitu juga sekiranya kita ingin pergi untuk upacara kematian tersebut, kita perlu hormat dengan jangan memakai pakaian yang berwarna-warni, ya, yang mana mereka sedang berkabung. Jadi kita kena hormat pantang larang mereka tu. Okay, begitu juga dengan pantang larang kepada kaum-kaum yang lain. Jadi mungkin pantang larang ini berbeza di antara satu kaum dengan kaum yang lain, tetapi kita perlu menghormati kerana kenapa mereka mengamalkan pantang larang tersebut. Okey. Jadi ini merupakan beberapa cabaran yang mana boleh menyebabkan menggugatkan perpaduan, di antara masyarakat di Malaysia ini. Walaupun kita ni terdiri daripada pelbagai agama, bangsa, budaya dan bangsa, sekiranya masalah yang tidak kita tidak diambil berat, ini akan menyebabkan huru-hara dalam negara, ya.
Okey. Okey. Kita ada 4 soalan. Mungkin murid-murid saya memang tertunggu-tunggu untuk mendapatkan bintang. Jadi mereka mungkin tunggukan soalan daripada saya. Okey, ini satu betul 2 bintang saya bagi cikgu. Wow, 2 bintang. Okey. Okey, ini berkaitan dengan cabaran ya, iaitu Nicholas tidak begitu mesra dengan jiran. Dan apa yang berlaku, dia kerap tidak menyertai aktiviti kemasyarakatan. Ini menunjukkan dia sikap dia suka menyendiri ya, tidak suka bergaul dan dia suka mengasingkan diri. Okey, mungkin dekat sini mungkin ada jiran, mungkin ada di antara kalangan masyarakat di sekeliling kita yang ada sikap seperti Nicholas ni. Okey, adakah wajar tindakan Nicholas? Berikan alasan anda. Okey, siapa nak jawab? Wow, Vishanti juga. Vishanti, dia macam, lain macam hari ni, cikgu. Okey, Vishanti, silakan. Tidak wajar, cikgu. Okey, tidak wajar. Kenapa tidak wajar, Vishanti? Kerana hubungan dengan rakan akan terus regang. Ya, hubungan dengan tu jiran. dengan jiran. Bagus ya. Jadi hubungan dengan jiran ni akan regang sebab dia tidak begitu mesra. Dia tidak mahu menyertai aktiviti yang dianjurkan di kawasan perumahan dia dan juga dia suka mengasingkan diri. Jadi ini akan menyebabkan jurang di antara kaum. Dah ada love kat situ. Okey. Nyatakan 2 nilai yang patut diamalkan oleh Nicholas untuk hidup bersatu padu dengan jiran. Yukesh dah angkat tangan dah. Yukesh. Okey. Bagi macam, alamak. Tak apa, lepas ni. Okey, silakan Yukesh. Nicholas patutnya pupuk nilai toleransi. Nilai toleransi. Okey, soalan dia tadi. Okey, 2 nilai yang patut diamalkan oleh Nicholas. Okey, untuk bersatu padu dia kata nilai toleransi kerana mungkin untuk kita harus bertolak ansur dengan pelbagai kaum ya. Okey, satu love untuk Ukes dah. Satu saja. Satu ya. Okey, satu saja. Ya, Vishanti kenapa angkat tangan tu? Saya belum tanya soalan lagi. Sabar. Okey, saya nak beri peluang pada Ganesh lah. Saya kesian tengok Ganesh ni. Senyumlah sikit, Ganesh. Senyum dulu, nampak gigi. Okey. Ya, nilai apa, Ganesh? Rasional. Okey, saya dengar dia kata action. Nilai rasional ya. Okey, nilai rasional ni sebab kita perlu berfikir dalam apa saja perbuatan yang kita buat, kita mesti berfikir apakah kesan yang kita akan dapat daripada perbuatan kita. Okey, kita tengok jawapan betul tak? Ada nilai toleransi, nilai rasional, nilai hemat tinggi. Okey, seterusnya tengok soalan C pula. Okey, come on, my neighbour, manggil. Belum lagi. Kita adil. Okey, minta maaf cikgu. Kita adil ni, Akmal. Okey. Apakah yang akan berlaku kepada masyarakat dan negara sekiranya semua kaum bertindak seperti Nicholas, suka menyendiri? Apa yang akan berlaku? Yukesh, saya nampak Yukesh dulu. Saya pun nampak juga. Ya, betul kan? Okey, Yukesh. Okey, silakan Yukesh. Okey. Jika semua masyarakat membuat seperti Nicholas, ia akan menjejaskan imej negara dan kadar pelancongan asing ke negara kita juga berkurang. Wow, bagus. Okey, jawapan yang mantap. Okey, dia kata imej negara kita akan jatuh. Okey, ini akan menjejaskan imej kita. Okey, dan juga menjejaskan dari segi pendapatan ekonomi negara kita. Okey, alright. Kita tengok jawapan dah ada. Ada tak? Okey, jawapan UK tak ada, tapi itu merupakan satu jawapan yang mantap ya. Okey, dia dah masukkan tentang ekonomi. Okey, kita tengok kepada soalan D pula. Senaraikan 2 aktiviti yang boleh dianjurkan di taman perumahan. Okey, bagi menyatukan masyarakat berbilang kaum. Okey, Ganesh, saya nampak Ganesh. Okey, siapa? Gotong royong. Okey, gotong royong. Okey, bagus, betul. Siapa lagi? Siapa cepat jawab? Manggai. Percutian, cikgu. Percutian. Macam mana percutian? Boleh jelaskan tak percutian macam mana? Sebenarnya jawapan tu betul. Dengan rakan saya ataupun jiran saya boleh keluar bersama-sama. Ada sebenarnya jawapan Manggi itu betul, sebab tu saya bagi percutian, sebab mungkin ada anjurkan taman perumahan dia anjurkan rombongan. Rombongan untuk pergi bercuti bersama-sama dengan penduduk dekat kawasan taman perumahan tu. Jadi itu juga merupakan satu cara bagaimana kita boleh menyatukan masyarakat berbilang kaum selain daripada contohnya kita buat sukan nikah, kita buat hari keluarga dan sebagainya. Okey, jadi ini merupakan beberapa aktiviti yang boleh dianjurkan
yang mana dapat menyatukan masyarakat berbilang kaum. Alright. Ya. Cikgu, mungkin cikgu boleh berikan rumusan secara ringkas dan juga pentaksiran murid-murid kita untuk sesi kali ini. Silakan cikgu. Okey, saya nak rumuskan dulu ya. Okey, apa yang kita belajar pada hari ini adalah bagaimana apakah bagaimana peranan setiap masyarakat di Malaysia ini. Mereka memainkan peranan yang sangat penting untuk memupuk perpaduan di kalangan rakyat. Ini untuk memupuk supaya kita dapat hidup dalam keadaan harmoni dan juga sejahtera. Tak kira sama ada terdiri daripada pelbagai bahasa, bangsa dan juga budaya. Budaya. Okey, pentaksiran murid-murid kita kali ini macam mana cikgu? Kalau kita tengok. Ya, saya nak ucapkan tahniah dan syabas ya kepada murid-murid kesayangan saya kerana mereka memang memberikan memberikan jawapan respon yang cukup mantap dan baik ya. Dan kita tengok dekat sini siapa yang paling banyak sekali adalah Bishanti, Bishanti. cikgu. Okey, Ya. berikan satu tepukan kepada Bishanti. Okey. Ya, sebenarnya kita nak cari yang paling sikit cikgu. Jadi juaranya Manggil. Jiran Akmal Manggil dapat sedikit. Okey, cikgu. Dan juga kepada murid-murid di rumah untuk mendapatkan bahan tambahan, mereka boleh melayari portal Sumberku ya. Untuk Alright. mendapatkan bahan tambahan ya. Baik, jadi kita akhiri kita punya sesi kali ini dengan ada pantun cikgu. Jom kita jadi kita minta berpantun. muziknya please. Tuan Putri dari Kayangan, senyum manis seperti madu. Bermacam keturunan bukan halangan untuk membina bangsa yang padu. Okey, saya punya tanda. Okey, petang hari pergi ke pekan, pulang membawa sebungkus laksa. Cantik. Hidup muhibah perlu diamalkan demi negara berbilang bangsa. Itu dia, kita akan jumpa lagi bersama dengan saya Akmal Nazir insyaAllah. Take care guys. See ya. Bye-bye. Bye.